أمة عظيمة تنتظركم، ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أسألك اللهم رب خير هذا الليل فتحه ونصره ويسره وسروره وبركته ورزقه ونوره وطهوره ومعافاته وهداه. اللهم إن الضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا، خذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إن الضعفاء فقوينا وأذلاء فأعزنا الفقراء فارزقنا. اللهم أنت تكشف المغرم والمأسى وترفع المحن والفتن والنقام. أمين يا رب العالمين. أما بعد، وبالتوفيق الله وعونه ومنه وفضله ومدده. Jadi kita sambung muzakarah kita dalam kitab Syarah Dahlan bagi Matan Jurmiyah, dan kita masuk pada bab yang kedua. Dan kita sebutkan sebelum ini bahawa muqaddimah dalam nahwu dia ada 3 muqaddimah. Pertamanya muqaddimah kalam, dan kita dah lepas sebelum ini. Kemudian masuk yang kedua adalah muqaddimah al-i'rab. Dan muqaddimah i'rab ni antum kena ambil perhatian yang sangat jelas dan sangat penting, berat dalam memahami bab ini. Seolah-olah nahwu ini duduk banyak dalam bab i'rab. Orang panggil natijah daripada nahwu ini adalah i'rab. Sebab itulah ulama mutaqaddimun mereka namakan ilmu ini dulu ilmu al-i'rab. Dan i'rab ini adalah salah satu daripada perkara yang amat penting dalam ilmu nahwu. Sebab itulah dalam Matan Jurmiyah bab i'rab ini paling panjang sekali kan, bab i'rab dan juga alamat dia. Panjang, menunjukkan bahawa antum kena ambil ihtimam lebih. Tambah-tambah berkaitan dengan ta'rif yang ada dalam Matan Jurmiyah, iaitulah ta'rif bagi i'rab. Ana sebutkan 2 ta'rif yang paling agung dalam Matan Jurmiyah adalah ta'rif bagi kalam dan juga ta'rif bagi i'rab. Kalau antum buka si bawah punya kitab pun sama juga ta'rif. Jadi kalau antum settle di sini, seolah-olah antum faham apa yang dimaksudkan oleh si bawah dalam kitab dia Al-Kitab. Cuma i'rab yang dimaksudkan di sini, pada babul i'rab yang dimaksudkan di sini adalah i'rab yang diddul bina, lawan bina. Dia bila sebut i'rab, dia itlaq 2 makna. Pertama, i'rab dengan maksud diddul bina, iaitulah murad yang dimaksudkan di sini. Ada yang kita sebut i'rab dengan maksud i'rabut tatbiqi, yang tu masuk pada semua kalimah. Contoh kan, kita kata cuba i'rab jumlah ni. Cuba i'rab perkataan jaa Zaidun. Kita kata i'rab Zaidun. Okey, pertanyaan kita i'rab Zaidun. I'rab kat situ maksud dia apa? I'rab kat situ maksudnya i'rabut tatbiqi. Dia nak tatbiq kalimah tersebut dalam sudut percakapan, dan kita sebut Zaid fa'il marfu' alamatu raf'i ad-dhammah adh-dhahirah. Yang tu i'rab. Yang tu bukan maksud dia di sini. I'rab tatbiqi ini masuk pada semua kalimah sawa'un kana mu'raban atau mabniyan. Adapun di sini babul i'rab di sini, ni i'rab dengan maksud dhiddul bina, satu ahwal yang duduk pada kalimah, yang duduk dan kalimah tersebut duduk antarkib. Kalau antum faham, antum boleh jawab satu
jawapan ataupun i'tirad. Kadang-kadang orang tanya jaa Zaid masalan. Okey, i'rab jaa. I'rab jaa. Kemudian ada tanya, jaa bukan i'rab, jaa bina kan? Jaa kalimah mabni, dia bukan i'rab. Jadi tak sah soalan gitu. Cuba bina jaa. Ada orang kata itu? Maksudnya i'rab dalam pertanyaan dia itu bukan i'rab dengan maksud ziddul bina, tapi i'rab dengan maksud tatbiqi. Khair, baik. Kalau antum dah tahu apa tu kalam, ta'rif kalam dan juga kalimah, isim fa'il dan juga huruf, dan kita tahu bahawasanya nak buat kalam ini dia terbina daripada isim dan juga fa'il ataupun huruf dan juga huruf. Maksudnya akal daripada kita nak buat kalam itu kurang-kurangnya 2 isim, ataupun daripada isim dan juga fa'il, ataupun daripada isim fa'il dan juga huruf. 2 isim seperti Zaidun qa'imun masalan. Fa'il dan juga isim masalan contoh jaa Zaidun. Isim fa'il dan juga huruf ini aqal ta'lif, aqal kalam. Marartu bi Zaidin. Jadi nak buat kalam dia mesti daripada 3 nauk tersebut. Isim fa'il dan juga huruf, dan kita sebut dah sebelum ni. Dan i'rab ini dan juga bina, dia punya i'rab dan juga bina, dia merupakan ahwal bagi kalimah. Ketika mana kalimah tersebut duduk dalam tarkib. Kalau orang tanya i'rab dengan bina ini benda apa? Kata ahwal bagi kalimah yang ketika mana kalimah tersebut duduk dalam tarkib. Kalau dia tak duduk dalam tarkib, maka ahwal ini tidak datang. Tidak ada perbahasan nahwu, tidak ada perbahasan i'rab dan juga bina ketika mana dia single. Kita kata Zaid masalan, tak duduk dalam kalam lagi, maksud kita tak letak lagi dalam tarkib, maka dia nahwu tak boleh masuk lagi. Tak boleh dinisbahkan dia ni mu'rab ataupun madni, tak boleh. Jadi topik perbahasan nahwu adalah ketika mana kalimah tersebut duduk dalam kalam, dan ahwal bagi bina, ahwal keadaan bina dan juga i'rab ini ketika mana kalimah tersebut duduk dalam kalam. Jadi antum kena faham maudhu' bagi ilmu nahwu tu baik-baik. Jadi bila antum faham begitu, maka isim fa'il dan juga huruf ini dia terbahagi pada 2 ahwal. Pertama halatul ifrad, yang kedua halatul tarkib. Halatul ifrad dan halatul tarkib. Halatul ifrad ini dia ada ahwal dia tersendiri. Apa dia ahwal isim? Ketika mana duduk dalam keadaan ifrad, seorang-seorang, single, sebelum daripada masuk kalam, maksudnya ifrad. Dia ada ahwal dia tersendiri. Apa dia ahwal dia? Seperti keadaan mufrad, keadaan muthanna, keadaan jama', keadaan mukabbar, isim biasa ataupun tasghir. Itu semua ahwal-ahwal yang ada pada kalimah sebelum dia masuk dalam tarkib. Ahwal tersebut sudah ada. Kemudian kalimah tersebut duduk dalam tarkib, dia pindah daripada halatul ifrad kepada halatul tarkib, masuk duduk dalam kalam, maka dia masuk hal yang baru, iaitu hal al-i'rab. Sama ada jadi rafa' ataupun jadi nasab ataupun jadi jar, macam tu. Jadi antum kena faham i'rab ini datang ketika mana kalimah tersebut pindah duduk dalam kalam. Dan al-aslu fil asma'i yakuna mu'raban. Bila kita cakap berkenaan i'rab, maka kita bercakap berkenaan dengan asal bagi i'rab. Keadaan asal i'rab ini duduk pada siapa? Maka kaedah sebut asal bagi i'rab ini duduk pada isim. Sebab tu asal bagi isim adalah dia kena i'rab. Tiba-tiba ada isim yang mabni, maka ini orang panggil khilaful asli. Khilafu al-asl. Macam dengan dhamir, isim isyarah, isim mausul. Yang ini semua isim-isim mabni yang keluar daripada asal. Mereka ada illah dan juga sebab kenapa mereka keluar daripada asal. Yang tu kita tengok kemudian. Cuma fokus bila kita belajar bab i'rab ni, kita belajar sebenarnya perkara asal yang mana i'rab ini duduk pada kalimah isim.
Kan. Jadi isim ini apabila dia datang i'rab kerana dia asal, sebab apa isim ini datang sebab apa i'rab ini datang pada isim? Kerana isim ini dia tagayurul makna. Dia ada pelbagai makna yang orang panggil apa? Kesamaran, dan memerlukan sesuatu untuk menjelaskan makna yang diperlukan. Contoh kita kata Zaid masalan. Bila duduk seorang-seorang halatil ifrad, dia pindah masuk dalam kalam. Dia pindah masuk dalam kalam. Contoh kalam tu sebut ja'a Zaid, maka Zaid ketika itu dia kesamaran makna. Dia ada makna tetapi dia memerlukan sesuatu supaya makna tersebut dia jelas. Makna tersebut disebut sebagai makna al-jadid, melihat kepada keperluan daripada amil. Sekarang ni amil yang ada pada Zaid adalah ja'a. Dan kita kata ja'a ini adalah amil, fa'il yang memerlukan kepada fa'il. Zaid ketika mana sebelum dia masuk dalam kalam, dia tak ada makna fa'iliyah. Dia tidak ada makna fa'iliyah. Tapi bila dia pindah masuk dalam kalam, dia ada makna baru, iaitulah makna fa'iliyah. Makna fa'iliyah itu memerlukan sesuatu untuk menjelaskan diri dia tu ada makna fa'iliyah. Disebabkan itulah dia memerlukan kepada i'rab. Dan i'rab ini menunjuk ke atas makna baru yang ada kepada Zaid selepas dia masuk dalam kalam. Kalau bukan kerana i'rab, maka tak jelas makna fa'iliyah. Maka sebab itulah kita kata ja'a Zaidun. Zaidun, pada Zaidun kita baca dengan marfu', itu menjadi dalil bahawa Zaid ketika itu memakai makna baru, iaitulah fa'iliyah. Kalau kita tak berbuat i'rab, maka tak jelas. Kita kata ja'a Zaid, ra'aitu Zaid, marartu bi Zaid. Kan? Tidak ada i'rab. Padahal makna bagi ketiga-tiga Zaid itu adalah beza. Yang pertama makna fa'iliyah. Yang kedua makna maf'uliyah. Yang ketiga adalah makna al-idhafah. Kerana kalimah isim bila masuk dalam kalam dia mesti tiga makna ya. Sama ada makna fa'iliyah, ataupun makna al-maf'uliyah, ataupun makna al-idhafah. Makna al-fa'iliyah bukan maksud fa'il dia, bukan maksud fa'il sahaja. Fa'iliyah ni maksudnya dia mewakili semua marfu'at. Sama ada mubtada', sama ada khabar, sama ada fa'il, sama ada naib fa'il. Dia mewakili semua marfu'at. Makna al-maf'uliyah dia mewakili semua makna mansubat. Sama ada itu maf'ul bihi, maf'ul lah, maf'ul li ajlih, maf'ul ila akhirih, mustathna, tamyiz. Jadi semua mansubat dia ada makna maf'uliyah. Semua marfu'at dia ada makna fa'iliyah, dan semua majrurat dia ada makna al-idhafah. Jadi isim apabila dia masuk dalam kalam, dia mesti pakai salah satu daripada makna baru, melihat kepada keperluan yang diperlukan oleh amil. Kita kata Zaid seorang-seorang, kemudian dia masuk dalam kalam, tengok amil yang menentukan makna baru dari salah satu daripada tiga. Tengok-tengok ja'a memerlukan makna fa'iliyah. Kan? Kerana ja'a memerlukan kepada fa'il. Maka Zaid ketika itu kita kata dia makna fa'iliyah. Okey, sekarang ni dia pakai makna fa'iliyah. Apa dalil yang menunjukkan ke atas makna fa'iliyah, membezakan dia dengan maf'uliyah dan juga idhafah? Iaitulah i'rab. Ketika itu i'rab datang. Dan ketika itulah i'rab sebenarnya diperlukan oleh isim sahaja. Fa'il tak perlu. Fa'il madhi, fa'il amar tak perlu. Kerana fa'il madhi ketika mana duduk seorang pun daraba ya. Duduk dalam jumlah pun daraba ya. Makna dia tidak datang makna baru. Dia tidak datang makna baru yang memerlukan kepada i'rab. Isim dia perlu. Kalau bukan kerana i'rab maka tak jelas makna. Sebab itu datang i'rab, barulah kita kata ja'a Zaidun, kita baca dengan marfu'. Marartu bi Zaidin, kita baca dengan majrur. Ra'aitu Zaidan, kita baca dengan mansub. Jadi antum tengok asal usul bagi i'rab ni kenapa datang dan duduk pada isim. Tapi dia kalau sebelum daripada tarkib, dia tak boleh masuk i'rab. Al-aslu fil kalimah ay yakuna mawqufan sakinan. Asal bagi kalimah ini sebelum masuk tarkib, qabla tarkib, an yakuna
sakinan, mauquf. Tak boleh sebut Zaidun, Zaidan, Zaidin, kena sebut Zaid. Tak boleh. Kerana dun dan din ni dia dia ahwal bagi i'rab, dan i'rab ni duduk pada keadaan tarkib. Sekarang ni tak duduk dalam tarkib, maka tak layak untuk sebut benda tu. Faham? Maksudnya Zaid ini bila sebelum dalam kalam dia ada ahwal tak? Dia ada ahwal. Ahwal ifrad lah. Apa dia hal bagi Zaid ketika itu? Ketika dalam ifrad dia ada halatul ifrad. Maksudnya dia ada hal mufrad, kaunuhu mufradan. Yang tu tak perlu masuk dalam tarkib pun kita tahu dia tu mufrad, betul tak? Dan dia ada makna, iaitu makna tasyakhus, iaitu diri seseorang yang nama dia tu Zaid. Yang tu dalam sebelum dia duduk dalam kalam pun ada juga makna tu. Tapi bila dia masuk dalam kalam, kita letak dalam kalam, kita kata Zaid, datang makna baru, iaitu makna fa'iliyah yang diperlukan oleh amil yang memerlukan makna fa'iliyah. Maka ketika itu ada makna fa'iliyah, ja'a Zaid. Zaid pada ketika itu apabila dia memakai makna baru iaitu fa'iliyah, dia memerlukan sesuatu untuk menunjukkan ke atas makna tersebut, iaitulah athar, disebut sebagai al-i'rab. Maka al-i'rab dalun 'ala al-ma'na al-jadid wa huwa al-fa'iliyah. Huruf, sebab apa tak perlukan i'rab? Huruf lagi lah, dia dah tidak ada makna. Sebelum masuk tarkib pun tak ada makna. Kan, masuk dalam tarkib baru ada makna. Tu pun perlukan bantuan orang. Kita kata marartu bi Zaidin, marartu dengan Zaid, perlukan bantuan untuk kita menjelaskan makna ba. Ketika itu baru kita tahu dia tu makna al-ilsaq. Maka sebab itu dia tak perlukan makna, tak perlukan i'rab. Dia boleh faham lah. Dan perlu antum jelaskan sini sebagai tamhid. Khilaf ini walaupun dia khilaf, tetapi perlu jelaskan juga, sebab yang kita gunakan sekarang ini mazhab, tapi yang digunakan oleh matan jurumiyah adalah mazhab lain. Jadi bila antum ngaji matan jurumiyah, antum kena baca dengan apa yang dia tulis, apa yang dia khasatkan. Kan, apa yang dia khasatkan. Apa yang dia tulis macam ni, jangan dia tulis macam ni tapi kita syarah kat lain. Ini jadi bahaya. Zalim ke atas musannif. Boleh kata tu. Zalim kat atas musannif sebut macam ni tapi kita syarah kat lain. Okey, i'rab ini dia ada dua mazhab. Pertama mazhabul muhaqqiqun, iaitu di kalangan mutaakhirun. Yang kedua mazhab mutaqaddimun. Mazhab mutaqaddimun, mereka melihat bahawa i'rab ini adalah nafsul intiqal. Bila kita nafsul intiqal, maksudnya i'rab ini, contoh masalan Zaid, maka Zaid tersebut dalam keadaan mauquf sebelum daripada tarkib, kemudian dia pindah masuk kepada halatul kalam, halatul tarkib, maka kata ulama i'rab tu pada dia, ulama mutaqaddimun, mazhab mutaqaddimun, mereka kata i'rab ini adalah nafsul intiqal. Nafsul intiqal, bukannya athar yang ada pada Zaid iaitulah dhammah. Bukan. Kata mereka kalau tunjuk mana dia i'rab, dia kata tak boleh tunjuk. Sebab dia kitab mafhum, zihniyan, maknawi. Iaitulah nafsul intiqal. Nampak tak? Tak nampak, cuma kita faham. Kita fahamlah dia asalnya Zaid, kemudian pindah ke halat tarkib, dia jadi Zaidun. Jadi itu kata ulama mutaqaddimun. Dan ulama mutaqaddimun ini yang dipegang oleh Ibnu Al-Jurrum, sebab itulah disebut taghyir. Al-i'rab huwa taghyir awakhir al-kalim. Taghyir itu maksud intiqal. Dan Ibnu Al-Jurrum memegang pandangan ulama mutaqaddimun yang mengatakan bahawa i'rab ini syai'un ma'nawi. Syai'un dhihniyan ma'nawiyin mafhum. Dia bukannya benda yang malfuzun bihi, bukannya benda lafzi. Adapun ulama mutaakhirun ataupun ulama muhaqqiqun selepas kemudian, mereka mengatakan bahawa i'rab ini adalah lafzi. Bila ditanya mana dia i'rab, katanya adalah dhammah yang ada pada Zaid
yang ada pada akhir Zaid, iaitulah yang ada pada dal. Maka ada i'rab, ada dia kata boleh sebut tak? Boleh sebut. Itu dhammah yang kita sebut tu. Dhammah yang kita sebut itu adalah i'rab. Jadi dia bukannya nafsul intiqal ataupun taghyir. Kan. Adapun ulama mutaqaddimun dia kata habis tu dhammah itu apa dia? Kan. Ulama mutaqaddimun dia kata dhammah itu bukan i'rab tetapi alamat bagi i'rab. Maka i'rab dan juga alamat ini benda yang berbeza. Sebab tu Ibnu Ajurun datangkan babul i'rab, kemudian datangkan lepas tu babu fi ma'rifati alamatil i'rab, menunjukkan i'rab ghairul alamah. I'rab itu bukan alamat. Cuma alamat ini menunjuk ke atas i'rab. Maka i'rab ulama mutaqaddimun syai'un ma'nawi. Kemudian pecah kepada 4, rafa', nasab dan juga jar dan juga jazam. Tetap keempat-empat ini pun beza juga. Nanti saya syarahkan. Empat-empat ni pun maknawi juga. Tak jelas. Maksudnya dia syai'un mafhum sahaja, bukannya lafzi. Sebab itulah setiap daripada empat ini memerlukan kepada athar ataupun alamah menunjuk ke atas rafa'. Apa dia yang menunjuk ke atas rafa'? Ya dhammah. Apa yang menunjuk ke atas nasab? Iaitu fathah. Maka fathah, dhammah, kasrah ini barulah jadi lafzi. Maka baru dia jadi athar. Baru nampak. Adapun ulama mutaqaddimun, mereka kata apa dia i'rab? I'rab ini adalah rafa'. Rafa' ini adalah dhammah. Dhammah ini adalah rafa'. Rafa' ini adalah i'rab. Tiga-tiga ni benda yang sama. Ketiga-tiga ini adalah lafzi. Jadi antum kena faham beza. Sebab itulah kalau kita pegang mazhab mutaqaddimun, kita akan i'rab macam mana? Ja'a Zaidun fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi adh-dhammah. Menunjukkan kita kata dia marfu' dan alamat ni adalah dhammah. Itu menunjukkan dia cara i'rab dia cara i'rab mutaqaddimun. Tapi kalau dia kata fa'il marfu' bi-dhammah ataupun marfu'ud dhammah, itu i'rab mutaakhirun. Tapi kita ni pakai i'rab je, ikut sedang mulut. Tak tahu mazhab mana. Kan. Di atas khilaf ini terbinanya khilaf-khilaf yang lain. Jadi antum kena tahu. Jadi bila sebut ja'a Zaidun, ulama mutaqaddimun dia kata i'rab mana? I'rab ini dalam nafsul intiqal. Iaitulah kita faham daripada mauquf, kemudian dipindah kepada satu keadaan lain yang bukannya mauquf. Iaitulah nafsul intiqal. Bukannya dhammah tu alamat bagi dia. Tapi ulama mutaakhirun bila tanya mana dia i'rab, maka dia kata dhammah tu lah. Maka dhammah itu amrun mahsus. Benda yang ada, yang kita boleh nampak, yang kita sebut. Macam kita kata buah kelapa jatuh kan. Buah kelapa jatuh, tunjuk jatuh. Tunjuk jatuh kan. Tak boleh nak tunjuk. Tapi faham lah. Tunjuk kena ke kelapa. Kena kelapa ataupun kena ke batang dia. Time dia jatuh tu tunjuk. Tapi jatuh tu faham tak? Faham lah. Tapi tak boleh nak tunjuk. Ghairu mahsus. Itulah benda maknawi. Faham? Khair. Kemudian kita masuk. Jadi itu tamhid bagi ilmu. Bagi ba' i'rab. I'rab ni datang kena macam mana keadaan dan sebagainya. Itu mana tahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babul i'rab. Babul i'rabi. Babul i'rab boleh i'rab 4 wajah. 3 bacaan. Babul i'rab, babal i'rab atau babil i'rab. Itu kiaslah semua. Kitab pun macam tu juga. Semua kitab pun macam tu juga. Dia boleh baca dengan rafa' atas 2 wajah. Sama ada jadi khabar bagi mubtada' mahzuf. Takdir dia adalah hadha babul i'rab. Hadha mubtada' babul i'rab khabar. Ataupun dia jadi mubtada' bagi khabar yang mahzuf. Yani babul i'rab hadha mahalluhu.
babul i'rab hadha mahalluhu, babul i'rab mubtada, hadha mahalluhu khabar. Ataupun dia boleh jadi maf'ul bagi fa'il yang mahzuf, yani iqra bab al-i'rab, iqra bab al-i'rab, ataupun ta'allam bab al-i'rab, iqra bab al-i'rab. Jadi maf'ul bihi li fi'lin mahzuf, ataupun dia jadi isim majrur bagi harf jar yang mahzuf tetapi dia qaul dhaif. Itu kita kata unzur ila babil i'rab. Tapi ahsannya kita ambil yang marfu' lah, kan. Dan idafah ba kepada i'rab min idafati dal ila al-madlul. Yani hadha al-bab yadullu ala al-i'rab. Dalun ala al-i'rab. Min idafati dal ila al-madlul. I'rab ini pada segi lughah dia bermaksud al-bayani wal ifsah. Al-bayani wal ifsah. Dan kita ambil perkataan banyak lagi lah maksud dia, tapi yang paling dekat dengan makna istilahi adalah maksud bayan dan juga ifsah. Kerana dengan sebab i'rab dia menjelaskan bisababil i'rab yubayyin al-maqam, maqam kalam. Disebabkan dengan i'rab dia menjelaskan kehendak kalam. Kan jaa Zaid, marartu bi Zaid, ra'aitu Zaid. Kalau bukan kerana i'rab maka tak jelas makna. Tapi disebabkan i'rab jelas. Jelas makna al-fa'iliyah, al-maf'uliyah, al-idafah. Maka makna lughawi yang dekat dengan makna istilahi adalah al-bayan. Kemudian kita masuk qala al-musannif, katanya al-i'rab huwa at-taghyir awakhir al-kalimi لاختلاف عوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Itu ta'rif bagi al-i'rab. Ta'rif bagi al-i'rab. Bagi al-i'rab itu apa? Al-ahdi zihn. Ataupun boleh buat al dengan makna al-jinsil haqiqah. Al makna al-jinsil haqiqah. Kerana al yang masuk pada sesuatu yang ditarifkan, kan, maka dia maksud al-haqiqah. Sebab tu kita kata al-i'rab yani haqiqatul i'rab. Ma ma'na al-insan? Hayawanun natiq. Jadi al yang masuk pada al-insan itu panggil al lil haqiqah. Yani haqiqatul insan hayawanun natiq. Haqiqatul i'rab taghyir awakhir al-kalim bi ikhtilafi ila akhirih. Ini kialah mana-mana sesuatu kalimah yang kita nak takrifkan, al kat situ al lil haqiqah, lil jinsil haqiqah. Dia melihat kepada mahiyah dan juga haqiqah. Dia tak melihat kepada afrad. Huwa at-taghyir. Huwa i'rab apa? Matan bagi boleh i'rab lah. Supaya nanti bila antum baca dekat orang nanti bagi boleh kurang-kurangnya matan lah. Huwa jadi apa? Dhamir fasal. Qaul ala qaul. Qaul yang kedua mubtada sanin. i'rab mubtada awal, huwa mubtada sanin, taghyir khabar al-mubtada sani wal jumlah fi mahalli khabar al-mubtada awal. Tapi kalau buat dhamir fasal itu mudahlah sikit. Kan? Dhamir fasal ni maksudnya dia duduk antara mubtada dan juga khabar. Datang itu dengan maksud taukid. Nak bagi tahu kata i'rab huwa at-taghyir. Dia mesti taghyir, nak bagi tahu itu. Lainlah kalau dia sebut al-i'rab taghyir. Itu nampak biasa. Tapi kalau dia sebut al-i'rab huwa at-taghyir, huwa kat situ datang untuk taqwiyah. Fungsi dhamir fasal ini
dalam tashwi' tersebut dhamiru fasl faidatuhu dilalah ala anna al-warid ba'dahu khabar la sifah wala tawkid. Nak beritahu lepas itu bukannya sifat tetapi khabar. Kemudian taghyir dekat situ dengan maksud taghayyur. Taghyir dekat situ dengan maksud taghayyur. Sebab apa kita takwil kepada taghayyur? Kerana taghyir ini daripada ghayyara. Ghayyara yughayyiru taghyiran. Dan taghyiran ini dia sifat bagi mutakallim. Orang yang bercakap itu dia yang mengubah. Taghyir ini kalau nak terjemah sebenarnya maksud mengubah. Dan mengubah ni benda sifat mutakallim. Sedangkan nahu bukan kaji berkaitan dengan mutakallim, dia kaji pasal lafaz yang disebut oleh mutakallim, lafaz yang terhasil daripada perbuatan mutakallim. Zaidun, mutakallim sebut Zaidun tetapi i'rab dia kaji lafaz hasil yang disebut oleh mutakallim, iaitu Zaid. Dun yang ada lepas daripada yang ada pada dal. Jadi dia bukannya taghyir tapi taghayyur. Taghayyur ini terubah ataupun perubahan. Perubahan. Jadi taghayyur itu masdar daripada taghayyara yataghayyaru taghayyuran, dia merupakan sifat bagi kalimah. Maka disebabkan i'rab ini ataupun disebabkan nahwu ni kaji tentang kalimah, kerana itulah kita takdirkan dengan makna taghayyur. Habis tu kenapa musannif guna taghyir tak guna taghayyur? Dia guna taghyir tapi tak guna taghayyur. Kerana taghayyur ini merupakan atharut taghyir. Kalau bukan disebabkan taghyir maka tak jadi taghayyur. Maka kat sini ta'bir anil musabbab bis sabab. Ta'bir anil musabbab bis sabab. Ini sababut taghayyur at-taghyir. Kalau bukan disebabkan taghayyur maka tak berlaku taghayyur. Kalau bukan kerana mutakallim yang mengubah maka tak terubah. Begitu. Ataupun ta'bir anil athar bil mu'athir. Boleh nak? Qala al-i'rab huwa at-taghyir. Taghyir dekat situ dengan maksud intiqal. Intiqal ni maksud dia apa dia? Taghyir ni maksud dia apa dia? Yani huwa al-intiqalu min halatin ila halatin. Itu maksud taghayyur. Al-intiqal min halatin ila halatin. Jadi Ibnu Ajurun dia pakai mazhab mutaqaddimun. Dia kata i'rab ini adalah intiqal, taghayyur daripada satu halah kepada halah yang lain. Daripada halah tawaqquf kepada halah rafa', kepada halah nasa', kepada halah jazam, jar. Maka nampak jelaslah taghyir di situ. Awakhir al-kalim. Awakhir al-kalim. Awakhir sebelum masuk awakhiril kalim. Awakhir dia nak keluarkan awasid dan juga awail. Maksudnya i'rab ini duduk pada akhir. Dia tak duduk pada tengah dan juga tak duduk pada depan. Awakhir duduk pada belakang kalimah. Al-kalim dekat situ al-kalim dekat situ al itu adalah al lil jinsil ataupun lil ahdi zihin, dengan maksud kalim
kalau faham kalim maksud kalimat, maksud semua sekali, isim fa'il dan juga huruf. Tapi bukan murad di situ. Kerana i'rab tak gaji huruf. I'rab mana masuk dalam huruf? I'rab mana masuk dalam fa'il madhi, fa'il amar. Jadi kalim dekat situ, walaupun dia guna kalim, murad dekat situ adalah al-ismul mu'rab dan juga al-fi'lul mudhari'. Al-khali min nunin niswa wa nun tawkid. Jadi murad dekat situ al-ismul mu'rab dan juga fi'il mudhari' sahaja. Faham daripada mana? Faham daripada al tu. Al pada al-kalim. Liikhtilafil awamil dakhilah. Sebab apa taghyir itu berlaku? Lam dekat situ bermakna al-ba. Ba dekat situ dengan makna sababiyah. Liikhtilafi yani bisabab ikhtilafi. Dengan sebab taghyir itu berlaku pada akhir kalimah, dia berlaku dengan sebab ikhtilaf. Dengan sebab ikhtilafil awamil ad-dakhilah. Sebab apa kita ubah? Sebab apa kita ubah? Kita ubah ni kerana kalimah tersebut dia pakai makna baru, iaitu makna fa'iliyah, maf'uliyah ataupun idafah. Maka dia memerlukan kepada athar, petunjuk untuk menunjukkan ke atas makna baru tersebut. Maka sebab itulah datangnya i'rab. Okey, sebelum datangnya i'rab tersebut, sebab apa fa'iliyah tu ada? Sebab ada faktor, ataupun disebut dalam bahasa Arabnya adalah amil, ataupun dalam bahasa Inggerisnya factor je. Kan? Jadi disebabkan faktor itu ada, menyebabkan kita menentukan ke atas makna Zaid ketika itu adalah fa'iliyah. Jadi Zaid disebabkan amil, datang makna baru. Disebabkan makna baru tersebut, datangnya i'rab. Jadi tengok asal usul dia gitu. Jadi kita mengubah akhir kalimah kerana amil. Aslul asil orang panggil. Memanglah kalau kita tanya sebab apa berubah? Sebab ada makna baru. Tapi tanya balik, sebab apa makna baru? Sebab ada amil. Jadi khulasah dia adalah kenapa i'rab itu berubah? Kenapa kita mengubah? Kerana amil lah. Sebab tu dia datangkan dari itu liikhtilafil awamil. Liikhtilafi al-awamil. Kerana ikhtilaf. Tapi ikhtilaf pun ada masalah sikit di situ. Nanti kita tengoklah bawah tu, insya-Allah. Liikhtilafil awamil ad-dakhilati, disebabkan al-awamil, sebab itulah kita ubah pada akhir kalimah. Ad-dakhilah yang masuk tu, dakhilah tu sifat bagi awamil lah. Amil tu dia masuk ke atas dia, ke atas mana lah? Alaiha ala al-kalim. Masuk ke atas kalimat lah. Amil yang masuk ke atas kalimat tersebutlah menyebabkan kita mengubah akhir kalim tersebut. Lafzan au taqdiran. Lafzan au taqdiran. Taghyir itu berubah secara lafaz ataupun secara takdir. Amil ni nanti kita tengok detail lah. Kan. Sebab itu amil ni penting. Sampai Imam Jurjani dekat satu kitab berkaitan dengan amil sahaja, menunjukkan bahawa dirasah ilmu ataupun nazariyatul amil sangat penting. Sehingga kan jadi sebagai satu ilmu ataupun satu fan yang mustaqil, yang asing. Dan kebanyakan daripada matan jurmiyah, dia tak sebut ke semua amil. Sebab tu kalau antum mengaji matan jurmiyah tak cukup. Sebabnya antum mengaji amal dan juga ma'mul. Kerana rukun bagi nahwu ini ada 3, amal, ma'mul dan juga amil. Kalau mengaji matan jurmiyah saja, dia banyak cakap berkaitan dengan amal, iaitulah i'rab sendiri, dan juga ma'mul. Ma'mul ni adalah benda yang kita letakkan i'rab kat atas dia, iaitulah fa'il, fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar, isim kana, kemudian ila akhirih. Dan benda abu-abu tersebut memang ada dalam matan jurmiyah. Jadi seolah-olah dalam matan jurmiyah ni kita mengaji ma'mul dan juga amal, dan sedikit amil. Sebab itulah untuk sempurnakan nahwu tersebut, untuk pernah mengaji satu lagi matan, iaitu matan al-awamil. Al-awamil dia cakap semua berkaitan dengan amil. Jadi bila antum mengaji semua,
Khatamlah nahu. Cukuplah nahu. Sebab itulah, oleh kerana itulah kita mengaji satu lagi matan awamil supaya kita lengkapkan nahu kita kan. Tapi kalau antum mengaji satu lagi matan ini mengumpulkan kesemua ketiga-tiga. Iaitulah awamil al-Birkawi. Awamil al-Birkawi. Awamil al-Birkawi himpunkan ketiga-tiga tu. Amil, ma'mul dan juga amal. Illa annahu ghairu masyhur. Tapi dia tak masyhur. Tapi alhamdulillah Syekhuna Syekh Khalil di Malaysia mengambil langkah dan juga tanggungjawab amanah tersebut untuk mempopularkan Amil Birkawi. Sebab itulah Syekhuna dia ta'liq ke atas Amil Birkawi, kemudian dibuat terjemahan ke dalam bahasa Melayu. Nak bagi tahu kata matan Awamil Birkawi ini lebih anfa' daripada Jurjani dan juga matan Jurmiyah. Cuma Allah nak angkat kedua-duanya. Nak beritahu kata Awamil Birkawi lebih anfa' walaupun dia tak masyhur, tapi matan Jurmiyah dan Awamil Jurjani dia masyhur tapi dia kurang anfa'. Tapi Allah nak angkat dua-dua. Tapi hari ini orang cari syuhrah kan. Nak cari masyhur lagi. Bila sebut aku ngaji matan Awamil Birkawi, orang tanya Birkawi apa dia ni? Kan. Jadi tak masyhur. Tapi matan Jurmiyah masyhur lagi dengan Jurjani, dengan matan Awamil Jurjani. Tapi kalau buka matan Awamil Birkawi, 3 dalam 1 settle. Kat mana kita? Al-i'rab huwa taghyir awakhir al-kalim. Awakhir al-kalim atau awakhir jam'u akhir. Cuma ada i'tirad. Okey, sekarang ni dalam ta'rif dia sebut taghyir. Disebut taghyir dengan maksud ya. Sekarang ini dalam kita memahami i'rab, kita memahami sesuatu kalimah yang di-i'rabkan, dan dalam ta'rif disebut awakhir, dan awakhir ini jamak daripada akhir, dan sekurang-kurang jamak adalah 3. Betul tak? Sekurang-kurang jamak adalah 3. Okay, sekarang ni maksudnya i'tirad dia kata, okay, sekarang ni kalau matan Ibn Ajurun sebut awakhir, maksudnya tidak tahakkuk i'rab melainkan sekurangnya 3 akhir. Tidak tahakkuk i'rab melainkan pada 3 akhir. Kerana dia iktibar dengan awakhir. Awakhir ni jamak. Kalau satu akhirnya disebut taghyiru akhir kalim. Kan sekurang-kurang jamak adalah 3. Tapi pada hakikat begitu ke? Pada hakikat pun macam tu. Kita kata ja'a Zaid. Zaid akhir bagi Zaid pada ya? Dal. Dal satu je lah. Akhir satu je lah, dal. Dan i'rab duduk pada dal je lah. Adakah duduk pada 3 akhir? Duduk pada satu akhir je lah. Faham tak? Itu pertama. I'tirad tersebut datang juga pada kalim. Al-kalim, kalim ini jamak daripada kalimah. Dan kurang-kurang dia jamak adalah 3. Maksud 3 kalimah. Maksudnya tidak tahakkuk i'rab melainkan pada 3 kalimah. I'tirad bunyi macam tu. Tidak tahakkuk i'rab melainkan pada sekurang-kurangnya 3 kalimah. Sedangkan kita i'rab ja'a Zaid, dan Zaid satu kalimah ke 3? Satu je lah. Kan? Faham tak? I'tirad sama berlaku juga pada al-awamil, li ikhtilafil awamil. Awamil jamak bagi amil. Maksudnya tidak tahakkuk i'rab melainkan pada kena ada 3 amil. Baguslah i'rab ada. Sekarang ni ja'a Zaid. Zaid tu jadi marfu' disebabkan ja'a. Okay, ja'a tu amil ke awamil?
amil. Ni sekarang ditarifkan i'rab. Ditarifkan i'rab. I'rab tak berlaku melainkan pada 3 akhir. I'rab tak berlaku melainkan pada 3 kalimah. I'rab tak berlaku melainkan kena ada sekurang-kurangnya 3 amil. Kerana dia iktibar dengan jamak. Sedangkan pada hakikat begitu ke? Tak. Jawapan dia di sini, nama pun ta'arif. Ta'arif ini dia tak melihat kepada afra'. Biqat'in nazar ila al-afra'. Dia bercakap berkaitan dengan mahiyah. Cakap berkaitan dengan haqiqah asy-syai'. Kan? Yang kita kata 2, 3, 1 itu adat. Adat ni awsaf afra'. Kita kata al-hayawan, kita kata al-insan. Insan itu dia disifatkan dengan adat ya. Al-insan disifatkan dengan adat ke? Dia jenis disifatkan dengan adat ke? Dia amrun zihni, tak disifat dengan adat. Yang disifat dengan adat ni dia punya afra' dia. Umar, Bakar, Zaid, apa semua duduk bawah insan tu kan. Itu semua baru disifatkan dengan adat. Ada seorang, ada 2 orang, ada 3 orang, ada banyak orang. Jadi adat ni, bilangan ini satu sifat bagi afrad. Insan tak disifatkan dengan adat kerana dia jenis. Dia amrun zihni. Dia amrun kulli. Jadi bila kita membina ta'arif, apabila ada kalimah jama' ataupun musanna, dia batalat makna al-jam'iyah. Bila kalim dekat situ, orang panggil batalat makna al-jam'. Tak memahamkan makna jama' ataupun makna mufrad ataupun makna musanna. Tak ada. Kerana dia cakap pasal mahiyah. Dia tak cakap pasal afrad. Faham tak? Jadi kau sukalah kalau musannif nak guna kalimah jamak pun dalam ta'arif. Kalau antum faham macam mana nak membina ta'arif, antum kan faham bahawasanya tak ada masalah kalau nak guna pun kalimah-kalimah jamak ni. Lepas itu kat situ kita kata al-kalim, kat situ alil jinsi. Al-jinsi, alil-mahiyah, alil-haqiqah. Idhafah awakhir kepada kalim orang panggil idhafatun lil-jinsiyah. Begitu juga dengan alif lam pada al-awamil. Alif lam dekat situ al bermakna alil-jinsi. Al idza dakhalat ala makna al-jinsiyah ataupun al idza dakhalat ala amrin kulli batalat makna al-jam'iyah. Dia membatalkan makna al-jam'iyah. Tak faham makna jamak. أواخر الكلم أواخر كأسيتو سواء كان ضبيسكي سواء كان ذاتا أو صفة وسواء كان حقيقة أو حكما. Okay, kita kata sekarang ni i'rab duduk pada awakhir kalim. Duduk pada akhir kalimah. Akhir itu sawa'un kana dhatan aw sifatan. Dia memang duduk pada zat akhir. Zat akhir memang berubah. Contohnya yang duduk pada asmaul khamsah atau asmaul sittah. Okey, asmaul sittah contohnya kan, abuka. I'rab duduk pada mana? Duduk pada waw, pada abuka tu kan. Abu tu mudhaf, al-kaf mudhaf. Duduk kita nak i'rab mudhaf iaitu abu. Okey, taghyir berlaku pada akhir kalimah, iaitu akhir secara zat. Apa dia zat bagi abu? Iaitulah waw. Dan waw itu memang berubah. Abu kepada abaka, kepada abika. Zat akhir itu memang berubah. Berubah pada waw, berubah kepada alif, berubah pada ya. Berubah terus. Totally zat dia berubah. Ataupun dia berubah secara sifat. Sifatan. Dia bukannya zatiyan, tapi sifatan. Iaitulah seperti kalimah Zaid. Dal itu berubah ke? Dal tak berubah, tapi hal dia berubah. Iaitulah kepada dhammah, kepada kasrah, kepada fathah. Bila dia kata taghyir awakhir kalim, akhir kat situ sama ada secara zat ataupun secara sifat. Sifat maksudnya hal lah. Diri itu akhir itu memang berubah daripada huruf ni kepada huruf lain terus. Ataupun huruf tak berubah tapi cuma ahwal dia berubah. Hal dia berubah kepada dhammah, kepada fathah, kepada kasrah. Itu maksud awakhir. Wa sawa'un kana
haqiqatan atau hukman. Akhir tersebut memang hakikat dia berubah. Dan kalimah huruf tersebut memang hakikatnya duduk pada akhir kalimah. Contohnya Zaid. Dal itu memang duduk pada akhir. Duduk pada akhir. Itu orang panggil taghyir haqiqatan ataupun hukman. Hukman ni maksudnya dia bukan akhir, tetapi dia duduk pada hukum akhir. Contohnya perkataan tertentu je lah. Dia ada hazaf sikit. Iaitulah contoh kalimah yadun. Yadun ni kalau antum tengok dalam kamus, asalnya adalah yadyun. Cuma dihazafkan ya li takhfif. Jadi i'rab duduk pada mana? Asalnya i'rab kan duduk pada ya, yadyun. Tetapi dia pindah i'rab itu kepada wasat kalimah, iaitu dal. Sedangkan dal itu bukannya akhir kalimah. Dia merupakan wasat kalimah. Tetapi dikatakan akhir secara hukmi. Hukman. Boleh nak? Awakhiril kalim. Jadi kalim kat situ pun anda sebut dah tadi. Yashmalul isim wal fa'il wal haraf. Kalim. Tetapi murad dia adalah al-ismul mu'rab dan juga al-fa'il al-mudhari'. Sebab apa? Sebab isim ini, i'rab ini, dia kena faham satu taksim. Iaitulah taksim isim terbahagi kepada dua. Iaitulah mutamakkin dan juga ghairu mutamakkin. Mutamakkin maksudnya fa'il, maksudnya isim yang tidak menyerupai huruf. Jadi isim yang tidak menyerupai huruf maka dinamakan ismul mutamakkin, al-ismul mutamakkin. Isim yang menyerupai huruf pada sudut mana tu dia banyaklah. Pada sudut wada', pada sudut niyabah ila akhirih. Tapi ala kulli hal dia menyerupai huruf. Bila dia menyerupai huruf, dia kena ambil hukum huruf, iaitu hukum huruf ini bina. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina, kata Alfiyah. Dia kena ambil hukum huruf iaitu bina. Sebab itulah ada isim al-mabniyat, dhamir, isim isim mausul, isim isyarah, kerana dia menyerupai huruf pada sudut-sudut tertentu. Maka kerana itulah dia ambil hukum huruf, iaitulah bina. Maka nama dia adalah ismu ghairul mutamakkin. Ismu ghairu mutamakkin. Kemudian isim mutamakkin ni pecah dua pula. Amkan dan juga ghairu amkan. Dia mutamakkin pada sudut tak menyerupai huruf. Kemudian pecah dua pula. Iaitulah pada sudut dia menyerupai fa'il ke tidak. Kalau dia tidak menyerupai fa'il, maka dia amkan. Dia mutamakkin amkan, kukuh lagi kukuh. Pada sudut tak menyerupai huruf dan tak menyerupai fa'il. Kemudian kalau dia menyerupai fa'il, walaupun dia tak menyerupai huruf, tapi dia menyerupai fa'il, maka nama dia al-mutamakkin ghairu amkan. Dia mutamakkin, kukuh, tetapi dia kukuh dia tu kurang sikit. Pada sudut dia menyerupai fa'il, maka nama dia al-ismu ghairu mutamakkin, ismu mutamakkin ghairu amkan. Maka di situlah munculnya al-ismu alladhi la yansarif. Al-mamnu' min as-sarf adalah isim-isim yang tidak menyerupai huruf tetapi dia menyerupai fa'il. Dia tetap isim dan dia mu'rab. Dia isim mu'rabat. Dia bukan isim mabniyat. Kalau isim mutamakkin maksudnya isim mu'rabat, isim ghairu mutamakkin maksudnya isim mabniyat. Isim mamnu' min as-sarf, dia masih lagi duduk pada mu'rabat. Maksudnya i'rab boleh masuk lagi kat dia. Tetapi ditarik keisiman dia. Asalnya isim ni boleh munawwan, boleh bertanwin, kerana tanwin ini sifat bagi isim, sifat asli bagi isim. Tapi sebabkan dia curang sikit kan. Dia menyerupai fa'il, maka ditarik keisiman dia. Sebab itulah nama dia al-ismul ladzi la yansarif, ay la yunawwan. Nanti kita masuklah bab ismul ladzi la yansarif. Cuba nak bagi tahu kat sini, i'rab duduk pada mana? I'rab duduk pada ismul mutamakkin. Sawa'un kana amkan atau ghairu amkan.
Summa qala li ikhtilafil awamil. Li ikhtilafil awamil, lam kat situ ana sebut tadi bermakna al-ba ay sababiyah, ay bisabab ikhtilaf. Semua ikhtilaf dekat situ bermaksud wujud. Bukan maksud ikhtilaf. Kita i'rab ja'a Zaid. Adakah disebabkan ikhtilaf ataupun disebabkan adanya amil? Disebabkan ada amil lah. Ikhtilaf ni maksudnya disebabkan ikhtilaf terjemah apa? Berbeza-beza. Sekurang-kurang beza apa? Dua. Kan? Sekurang-kurang beza adalah dua. Apa boleh buat beza dengan orang? Sekarang ini adakah kaunul ikhtilaf itu jadi sebab taghyir? Tak. Sebab taghyir itu dengan wujudnya amil ya. Kita kata ja'a Zaid. Zaid sebab apa i'rab datang? Kerana ada amil. Tak kena tunggu dia nak ikhtilaf dengan orang. Faham tak? Jadi sebab apa i'rab itu berlaku? Kerana ada amil. Li ikhtilaf ay li wujudil awamil. Habis tu kenapa musannif datangkan perkataan ikhtilaf, tak datangkan perkataan wujud terus? Ini kerana nak bagi tahu kata amil ini dia amal dia tu berbeza. Amal dia tu berbeza. Amil ni ada amal yang merafa' kan? Ada amal yang menasab kan? Ada amal yang menjazam kan? Kalau kita kata ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ja'a, ra'a dengan marra, ketiga-tiga amal dia berbeza kan? Kalau ja'a dia merafa' kan? Kalau marra dia menjarkan Zaid. Kalau ba kan dia menjarkan Zaid. Kalau ra'a dia menasakkan maf'ul. Jadi amal tu berbeza. Jadi bila amal berbeza pada setiap amil, wujud ada ikhtilaf. Nampak ada ikhtilaf dia? Disebabkan itulah murad yang nak disebutkan musannif. Amil ini ikhtilafil awamin min haitsul amal. Duit itu. Min haitsu naw'il amal. Min haitsu naw'il amal. Tapi pada hakikatnya bukanlah ikhtilaf itu menjadi penyebab pada i'rab. Yang menjadi penyebab pada i'rab adalah wujud, adanya i'rab. Adanya amil. Ada amil maka datang i'rab. Gitu. Dan nak bagi tahu kata i'rab ini datang mesti kena sebab amil. Kalau bukan kerana amil, walaupun berlaku taghyir, maka tak dinamakan i'rab. Maka tak dinamakan i'rab. Contohnya taghyir akhir berlaku. Taghyir akhir berlaku tapi bukan disebabkan amil. Bagi contoh. Contoh. Taghyir berlaku pada akhir kalimah tapi bukan disebabkan amil. Contohnya disebabkan iltiqa' sakinain. Kita kata apa? Zaidunil qa'im. Tapi Zaid tak agak lah. Macam mana? Bagi contoh tak? أو لحون فضوا lahwa ya, wada ya, lahwanin, lain-lain. Liman ittaqa. Man tu mabni. Cari kalimah yang mu'rab. Tapi boleh juga liman ittaqa. Okey, asalnya sukun kan. Kemudian akhirnya berlaku kan perubahan kan daripada sukun kepada kasrah. Tapi perubahan tu berlaku disebabkan amil kah? Dia bukan sebabkan amil tapi disebabkan iltiqa' sakinah. Jadi taghyir sekiranya berlaku bukan disebabkan amil, maka tak dinamakan i'rab. Tak dinamakan i'rab. Dia mesti akhirnya perubahan berlaku mesti kerana i'rab. Mesti kena amil. Kalau bukan kerana amil maka tak dinamakan i'rab. Sebab tu lam kat situ lam sababiyah.
Saya tak sempat ke 9 lah. Sejam je ni. Khair. Tak boleh, disiplin. Kemudian nanti ke hari Senin ni ataupun ni kita sambung qauluhu ad-dakhilatu 'alayha. Ad-dakhilatu 'alayha laju. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dakhilatu 'alayha dia sifat bagi al-awamil. Dia sifat bagi amil yang masuk ke atas dia. Kat situ pun ada iskal, i'tirad. Dia ada amil tak semestinya masuk. Ada amil, al-amil qad yaqtarin, al-amil qad yadkhul, wal-amil qad yata'akhkhar, al-amil qad yadhkur, al-amil qad yahdhif. Jadi amil ni ahwalnya berbeza, tak mestinya dakhil, tak mestinya masuk ya. Contoh amil yaqtarin adalah amil ibtida yang ada pada mubtada. Zaidun qa'imun. Mana amil bagi Zaidun? Kenapa kita i'rab dia mubtada? Kerana al-ibtida. Okay, sekarang tunjuk ibtida mana dia? Tak ada. Dia ikhtiran sekali dengan Zaid. Maka dia tak dukhul. Dukhul ni masuk depan. Macam kita tamarartu bi Zaidin. Zaidin kenapa dia majrur? Kerana ada ba. Ba dia masuk ke depan. Sahlah kat sini. Ad-dakhilatu 'alayha. Tapi kalau amil yang tak masuk ke depan, dia masuk ke belakang. Contoh kita kata Bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Tak yang tu kan. Mana je. Contoh kita kata yang masuk ke belakang, amil dia ke belakang. Boleh juga u'allifu. U'allifu dia menasabkan bismillah, tapi orang panggil maf'ul bihi ghairu sharih. Tapi amil dia belakang. Dia tak masuk ke depan tapi ke belakang. Jadi tak masuk, tak kena lah ta'rif kan. Ad-dakhilah. Sebab tu kena takwil sikit ad-dakhilah dengan masuk al-hasilah ma'aha. Al-hasilatu ma'aha, supaya dia lebih syumul. Dia lebih syumul kerana ahwal bagi amil ini dia tak semestinya masuk ke depan. Cuma asalnya ke depan lah. Asalnya rutubah dia mesti ke depan. Al-amil, rutbatul amil mutaqaddimatun 'ala al-ma'mul wa in kana ta'akhkharat. Rutbatul 'amil mutaqaddimatun 'ala al-ma'mul wa in ta'akhkharat. Rutbah amil ini dia mesti duduk depan ke atas ma'mul, walaupun pada hakikatnya pada kalam dia duduk belakang. Macam tu. Sebab itulah anda sebut ad-dakhilatu al-murad, al-murad al-hasilah ma'aha al-murad. Kerana dukhul ni makna dia apa? Makna al-wadha'. Asal peletakan makna dukhul. Dukhul ni maksudnya luhuq fi awwal syai'. Luhuq fi awwal syai', masuk ke depan. Tapi murad musannif adalah bukan nak tu. Murad musannif adalah al-hasilatu ma'aha. Kat sini antum kena tahu makna apa dia makna al-wadha' dan juga makna al-iradah. Ad-dukhul min haisul iradah wal qasad. Dekat sini ad-dakhilatu 'alayha ad-dukhul min haisul al-iradah wal qasad. Bukannya bermakna al-wadha' wal makna al-lughawi al-haqiqi. Kerana dekat sana ada beza antara al-iradah dan juga al-wadha'. Okay, sekarang ni dukhul dengan maksud wadha' adalah luhuq fi awal syai'. Tapi dukhul dengan maksud iradah, dengan iradah mutakallim, kemahuan dan kehendak mutakallim, bukannya hak tu. Bukannya hak tu. Bahkan al-hasilatu ma'aha. Jadi bila antum bila ditanya apa makna dukhul, dia tanya dengan maksud min haisul wada'. Apa makna dukhul? Luhuq atau al-amr. Apa murad ad-dukhul?
Faham tak? Beza antara al-murad dan juga al-ma'na. Al-ma'na min haisu al-wada'. Makna hakiki, makna yang duduk dalam kamus. Kamus itu kan, kamus. Tapi bila sebut al-murad, al-murad ini kena tengok di sisi musannif, di sisi mutakallim. Kadang-kadang dia guna itlaq perkataan ni, tapi dia nak makna lain. Dia nak makna yang lebih ni apa semua, lebih akhas ataupun lebih am. Itu iradah. Jadi pertanyaan tu pun kena perhati. Apa makna dukhul? Itu min haisul wada'. Apa murad ad-dukhul? Itu min haisu al-iradah wal qasad. Amil ini dia ada dua ta'rif. Ta'rif yang muqayyad dan ta'rif yang mutlaq. Ta'rif yang muqayyad maksudnya muqayyad dengan asma. Sebab kita kata kan i'rab ni asalnya duduk pada isim. Jadi cakap pasal isim lah, i'rab ni cakap pasal isim lah. Jadi ta'rif amil yang muqayyad dengan isim, maksudnya ma bihi, ta'rif dia ma bihi yataqawwamul ma'na al-muqtadhi lil i'rab. Ma bihi yataqawwamul ma'na al-muqtadhi lil i'rab. Ma maksudnya syai'un malfuz. Syai'un malfuz bihi au muqaddar au ma'nawi. Itu maksud ma. Sesuatu. Apa maksud sesuatu? Ma bihi, sesuatu. Amil ini adalah sesuatu. Sesuatu dekat situ adalah syai'un malfuzun bihi au muqaddar au ma'nawi. Kerana amil ini sama ada dia lafziyun ataupun dia muqaddar, dia tak ada tapi ditakdirkan. Ataupun contoh kita katakan muqaddar, contoh macam mana? Contoh kita kata contoh kita kata ma ismuka, kan dia kata Zaid. Dia kata Zaid. Asalnya ismi Zaid. Ismi Zaid. Maka dia punya amil dia tu muqaddar. Ataupun ma'nawi. Ma'nawi ini adalah al-ibtida'i wa tajarrud, iaitu amil bagi mubtada' dan juga amil bagi fa'il mudhari' yang marfu'. Jadi ma kat situ syai'un malfuzun bihi au muqaddar au ma'nawi. Bihi, ba dekat situ sababiyah. Bihi bima. Bihi ha tu kembali kepada ma. Yataqawwamul ma'na al-muqtadhi. Yataqawwamu terhasil. Yataqawwamu yani yatahaqqaqu ataupun yatahassalu, yang terhasil disebab sesuatu yang disebabkan dia itu terhasil makna al-muqtadhi. Terhasilnya makna al-muqtadhi. Makna al-muqtadhi dekat situ ialah yang nak sebutkan tadilah. Tiga makna asal tu, makna jadi tu, iaitu idhafah ataupun maf'uliyah ataupun makna al-fa'iliyah lil i'rab. Itu amil. Amil ini adalah sesuatu yang disebabkan sesuatu tersebut terhasilnya makna yang diperlukan bagi i'rab. Contoh kita kata ja'a Zaid. Maka ja'a Zaid, amil ni adalah ja'a. Disebabkan ja'a tersebut terhasilnya makna al-muqtadhi, iaitulah al-fa'iliyah. Yang di mana makna fa'iliyah itu memerlukan kepada al-i'rab. Makna al-muqtadhi lil-i'rab, itulah amil. Ta'rif yang kedua, kalau antum faham ni, maksudnya anda tak perlu ulang pada matan awamil lah. Amil yang lebih mutlak, amil yang maksud mutlak, ma aujaba kaunu akhiril kalimah marfu'an aw mansuban aw majruran aw majzuman. Amil yang mutlak maksudnya masuk pada fa'il mudhari' juga, iaitulah ma aujaba yang menyebabkan akhir kalimah, ma aujaba kaunu akhiril kalimah marfu'an aw mansuban aw majruran aw majzuman, yang menyebabkan keadaan akhir kalimah itu sama ada rafa', nasab, jar ataupun jazam.
ثم قال لفظا أو تقديرا إلى آخره والله سبحانه وتعالى أعلم. أمة عظيمة تنتظركم، ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية.